Baik, suara-suara mereka yang mendesak untuk pengeluaran KWSP 2.0 tahun ini, Tok Ki, datangnya daripada kumpulan kelompok yang mana? Lebih besar suara itu? Dia kadang-kadang jadi macam semua pula. Ramai yang tak. Dia sebenarnya ada juga yang perlu kita berjaga-jaga dan berhati-hati. Okay. Ini pihak yang meluluskan jugalah. Contohnya nak buat apa? Dia orang kadang-kadang kalau biasanya nak bayar hutang, okey. Ya, betul. Tapi ada juga yang nak masuk investment dan kita ni jadi tempat pengadu-pengadu investment yang scam ni. Betul. Banyak berpuluh-puluh ribu ada yang KSP tinggi dia Habis. punya simpanan tinggi pun Base. masalah juga. Jadi dia bukan setakat membenarkan, kalau nak dibenar maknanya kena lihat Tujuan kena juga itu. tujuan nak buat ke mana, dan kerajaan juga kena bantu. Pasal main kutu pun ada aduan main kutu Betul. dekat 100 juta. Lah. Jadi kita pun jadi pelik, kutu dah salah. Contohnya lah. Jadi kita kena guided. Apa benda yang kita nak buat, kita kena lihat para pengguna ini perlu diberi bimbingan dan nasihat. Kalau tidak nanti sekarang senang sangat pasal seiringan dengan perjalanan masyarakat ini yang scammer ni dia ikut. Okey. Diikut. Ini ada peluang. Jadi dia tailor made dia punya scams tu mengikut apa yang duit nak keluar. Daripada dulu orang Felda jutawan lah dia hantar kereta lah walaupun lesen tak ada, hantar peti ais walaupun elektrik tak ada. Betul. Jadi dia membaca. Jadi mereka mengambil ini sebagai kesempatan. Jadi kita tidak mahu benda ini terjadi. Kita kena lihat maknanya kalau investment apa. Maknanya sekurang-kurang disusuli juga dengan nasihat. Pasal kalau tidak nanya saja-saja. Jadi kalau bayar hutang tu berduit masuk ekonomi bergerak sampai ada yang kata 40 kali ganda lah, 4 kali, macam-macam lah. Jadi keperluannya ada tapi kena diteliti. Okey, perlu diteliti tujuan tersebut. Walau bagaimanapun, saya nak menilai saya lebih mendalam lagi. Setelah 4 kali pengeluaran itu dibenarkan, ini masuk kali kelima kali dibenarkan. Apa lagi yang tidak ada wujud kecukupan dalam konteks untuk mendepani masalah-masalah yang sedia ada dalam kalangan mereka yang mendesak ini? Baik, saya nak memahami lebih mendalam tentang desakan yang dibuat bagi tujuan untuk pengeluaran wang KWSP. Saya memahami bahawasanya wang KWSP itu adalah hak milik pencarum kerana mereka adalah pendeposit ya. Ayat mudah itu duit mereka lah kan. Dalam konteks ini saya nak menilai tentang situasi kronologi yang berlaku soal isu KWSP. Kalau saya lihat kronologinya disebut di awal tadi 4 kali pengeluaran itu telah dibenarkan. 4 kali itu angkanya bukan sikit-sikit. 6,000, 10,000 dan beberapa angka-angka seterusnya. Kalau ditambahkan keseluruhannya mencecah lebih kepada puluhan ribu. Boleh ke tahap itu. Maka saya terfikir dengan desakan kali ini yang diminta, apa lagi yang tidak cukup dalam usaha untuk mengawal selia pengurusan kehidupan mereka? Adakah sebenarnya adalah tentang isu masalah pengurusan keuangan itu sendiri menyebabkan mereka masih lagi berasa dalam keadaan tidak cukup lagi untuk meneruskan kelangsungan hidup? Maka KWSP lah jalan penyelesaiannya. Encik daripada Muhammad Prasad. InsyaAllah, saya rasa itu adalah salah satu faktor utama sebenarnya. Dari segi bila kita dah dapat duit secebuk macam tu kan, kita tak biasa pegang duit banyak macam tu, kadang-kadang tak tahu nak urus macam mana. Okey. Kan? Jadi antara yang yang saya nasihatkan lah kan, kalau ada yang nak start menguruskan perbelanjaan bila dah keluarkan duit, yang pertama sekali kalau boleh kita dapatkan khidmat nasihat kan, pakar kewangan lah, khidmat nasihat pakar kewangan yang saya boleh daripada peringkat kerajaan pula saya boleh nasihatkan pergi ke agensi pengurusan kewangan AKPK. Ya, dekat sana jangan risau, tak ada blacklist dekat situ ya. Boleh pergi dapatkan khidmat nasihat macam mana nak menguruskan hutang-hutang, macam mana nak bayar dahulu. Kan, selain daripada itu atas pengurusan kendiri kan, antaranya kita kena ada bajet kan. Kita kena ada kita punya perbulanan kita punya schedule jadual bulanan, apa yang kita nak belanja, apa yang kita tak nak belanja kan. Selain daripada itu kita kena tahu kita kena lakukan sedikit orang kata muhasabah kewangan kita lah kan. Mana satu datang dulu, mana satu kita nak kena belanja dulu, kita nak need ke kita nak want kan. Dan kita juga kena faham bahawa kalau kita keluarkan duit tersebut atas dasar untuk menguruskan perbelanjaan kita, kita juga kena fikir-fikir sama ada kita masih lagi duk minum dekat Starbucks, Coffee Bean, padahal kopi kedai mamak tu ada lagi. Nah, ini antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan. Tapi satu perkara yang saya nak ingatkan kepada para pendengar, para penonton ya, hutang kad kredit. Ini memang kebanyakan
sama ada B40 ke M40 ke setengah-setengah T20 kan, atas nama T20 tapi hutang dia boleh tahan juga kan. M40, B40, T20 tak kira terperangkap dalam hutang-hutang kredit kad. Jadi kita kena faham bahawa kredit kad ini adalah satu perkara yang perlu berhati-hati dan kita perlu betul-betul memahami bagaimana kad kredit ini berfungsi. Sebab interest rate atau kadar faedah dalam kad kredit ni lebih kurang alung lah kot dah tu. Lebih kurang. So the credit dia punya risk factor dia sangat-sangat tinggi. Ya, itu sedikit lah. Baik. Dengan lambakan isu tentang pengurusan kewangan yang dilihat agak membimbangkan ini, ditambah lagi dengan jumlah simpanan di dalam KBSP itu majoritinya berada pada tahap yang mencemaskan. Apakah kewajaran untuk kita membenarkan kepada mereka lagi membocorkan wang yang ada dalam simpanan, Tok Ki? Yalah, itu yang perkiraan tadi. Kalau tak ada, boleh mati. Yang nak bunuh diri pun ada, yang nak bunuh diri pun banyak. Yang datang pada kita ni. Yang dekat jabat kita tu, Tujuan Tasik pun ada. Jadi, ini realiti. Jadi kita juga kena bercerita pasal realiti. Tapi saya rasa sudah tiba masanya pula ya. Saya rasa peranan KWSP perlu ditingkatkan. Mana bukan setakat ambil duit bagi 5%. Itu siapa-siapa saya rasa itu tahap rendah lah. Sorry to say lah. Kalau untuk dapat 5%, mana-mana pun boleh. Dan kalau macam KWSP ni, dia banyak kemudahannya dia dapat. Contohnya kalau share baru pun dia boleh minta. Jadi lebih. Jadi bukan setakat menguruskan pendapatan, ia juga perlu mencorakkan fikiran rakyat. Mencorakkan fikiran rakyat mungkin kena lebih berani. Kena buat sesuatu, dan mungkin juga kalau kita lihat kepada ajaran kita, contohnya 90-10 rezeki daripada berniaga, contohnya. Jadi mungkin juga itu yang kita perlu tawarkan, memberi keyakinan. Pasal saya rasa masalah nombor satu kita adalah masalah keyakinan. Kita lebih percaya kadang-kadang kepada sistem saja. Walaupun sistem itu kadang-kadang telah banyak kali buktikan benda tu tak betul. Jadi ini yang saya kata tadi, peranan KWSP perlu dinilai kembali supaya ia dapat memberi keyakinan kepada pencarum. Pasal pencarum ni macam biasa aja. Apa salah lebih lagi contohnya? Dan apa salahnya buat bersama supaya memberi peluang kepada pencarum dapat pulangan. Saya rasa ini lebih baik. Pasal kalau kita hanya meniti mengharapkan kadar 5%, berapa yang kita nak dapat setahun? Contohnya, dan itu bukannya berniaga pada kita. Itu bukannya berniaga. Patutnya kita buat benda-benda yang boleh memberi pulangannya.